Saya teruskan pada slide seterusnya, iaitu standard IQ teori. Okey, teori ini telah dipelopori oleh Alfred Binet. Dia mengkaji tentang kepintaran pelajar dalam ujian logikal. Okey, dia hanya dalam teori ini ia hanya melihat kepada logik bahasa, tapi tidak kepada emosi yang diuji. Okey, seterusnya IQ. Okey, yang pengertian untuk IQ tu intelligence dan Q tu quotient. Betul tak? Kalau sekolah sebut dalam, tolong betulkan. Okey, kemudian yang tu ada pendapat-pendapat yang mengatakan dia ada 3 yang mengkaji tentang teori IQ ni. Okey, saya ambil yang sebab slide ni dah terlalu kecil. Saya cut satu tu, saya turun dia kepada Charles Spearman. Dia menerangkan bahawa meneruskan usaha yang terawal sebelum dia, iaitu Galton. Dia kata kajian beliau merumuskan bahawa manusia mempunyai kedua-dua jenis kepintaran umum dan khusus. Okey, untuk lebih jelas tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk buku daripada Dr. Rajendran yang tuan-tuan dan puan-puan beli tu. Okey, sebenarnya yang ni yang hebatlah kot. Howard Gardner dia menyatakan bahawa manusia mempunyai berbagai jenis kepintaran yang boleh dikategorikan kepada 8. Salah type di situ ya. 8 jenis kepintaran. Okey. Bagaimana IQ boleh ditingkatkan? Dalam teori ini dia menjelaskan bahawa mempelajari kemahiran yang meliputi semua aspek kepintaran dan tingkah laku, iaitu adaptatif. Adaptif. Okey, di situ dia ada 5 cara untuk meningkatkan kemahiran IQ. Yang pertama dia kemahiran akademik, contohnya pengetahuan atau logik, iaitu kita melatih student-student kita atau diri kita sendiri dengan membaca. Seterusnya kemahiran berkomunikasi, iaitu kita mendengar radio ke, meluah atau menulis. Seterusnya kemahiran hidup seharian, contoh penjagaan diri, kemahiran domestik. Okey, seterusnya kemahiran bersosial, contohnya kita berkawan, bermain. Dan last yang terakhir sekali ialah kemahiran pergerakan, iaitu kita menggerakkan pergerakan motor yang ada pada anggota kita lah. Okey, yang ni teori kecerdasan pelbagai. Yang ni dah disentuh banyak oleh Howard Gardner, iaitu satu model yang boleh membantu pendidik merancang dan menghasilkan suatu pengalaman pembelajaran yang baik untuk murid-murid di sekolah rendah. Okey, yang tu kata Gardner. Yang ni amat sesuai diterapkan di sekolah rendah kerana ia sesuai dengan minat dan keupayaan. Okey, di sini ada 8 kecerdasan pelbagai menurut Howard Gardner. Okey, di situ kita ada logik matematik, naturalist, visual ruang, interpersonal, kinestetik, linguistik dan muzik. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu Nak saya jelaskan satu-satu ke? Satu penam ni. Okey, untuk verbal linguistik tak payah ya. Okey, yang terakhir sekali successful intelligence theory. Yang ini telah dipelopori oleh Robert Sternberg, juga telah diterangkan oleh Dr. sebentar tadi. Okey, teori awal tentang kepintaran adalah berasaskan kepada 3 tema. Yang pertama, analisis tu, kemudian kreatif dan praktis. Yang segitiga slide doktor tadi tu. Okey, yang paling tinggi dalam teori ni ialah praktis. Kita boleh macam mana yang contoh yang doktor bagi tahap macam Dr. Mahathir tadi. Okey, yang tu tahap yang paling tinggi, yang tahap ketiga. Okey, 3 jenis kepintaran menurut Sternberg, iaitu kepintaran komponensial, kemampuan untuk menangkap secara verbal. Contoh, menganggar keluasan bilik ni. Mana kita tengok bilik ni, kita boleh set dalam kepala kita berapa luas dia. Okey, kemudian kepintaran pengalaman, penjangkauan pengalaman yang lalu untuk selesaikan masalah apabila kita berhadapan dengan satu masalah. Seterusnya kepintaran konseptual, iaitu kemampuan berfungsi dalam situasi masyarakat setiap hari. Contohnya bergotong royong dalam majlis perkahwinan di kampung kan. Okey.
Sebagai rumusan, K4 ini merangkumi pelbagai kemahiran berfikir, iaitu menganalisis, menginterpretasi, membuat generalisasi, pemikiran kreatif, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, membuat keputusan. Apa-apa saja yang kita pelajari, apa-apa saja yang kita adalah tujuan dia untuk menyelesaikan satu masalah, sebagaimana kata Aulana tadi, menyelesaikan satu masalah dan juga mencipta sesuatu yang baru. Okey, sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.